لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار اللهم أجنا من النار بيسر ولا تعسر أما بعد الحمد لله رفع syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi kesempatan oleh Allah dapat sama-sama beristiqamah dan menuntut ilmu insya-Allah. Baik, sambung masih dalam nasihat-nasihat yang mengandungi 3 perkara. Okay, nasihat yang ke-30 iaitu mengenai dengan 3 sikap terhadap dunia. Okay, 3 sikap terhadap dunia. Dunia ni lah yang ada ni. Yahya bin Mu'az rahimallahu ta'ala mengatakan, tarkud dunya kulliha akhzul akhirah kulliha. Faman tarakaha kulliha akhadhaha kullaha. Waman akhadhaha kullaha tarakaha kullaha. Fa'akhzuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhziha. Dia kena baca tarkiha. Saya dah ada huruf jar depan tu. Baca fi tarkiha. Saya dah ada huruf jar depan. Huruf jar ni Arab panggil, kalau Melayu apa huruf jar ni? Ke, dalam, kepada, itu panggil huruf jar. Yang ni kalau dalam Arab dia kena baca baris bawah. Wajib baca baris bawah. Kalau melainkan ismul ladhi yang sarif, melainkan isim-isim yang tak boleh terima baris bawah tu baru dia baca baris atas atau depan. Tapi kalau biasa macam ni wajib baca baris bawah. Gitulah, tak apa. Kata Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az ni ulama tabi'in lah. Ulama tabi'in generasi selepas para sahabat. Okay. Hebat juga Yahya bin Mu'az ni. Dia kata rahimallahu ta'ala, dia mengatakan tarkud dunya kulliha akhzul akhirah kulliha. Meninggalkan dunia. Tarkud dunya. Meninggalkan dunia keseluruhannya. Okay. Meninggal dunia seluruhnya. Bukan tinggal dunia mati tu. Tinggal dunia ni. Memang meninggal dunia tu memang tinggal dunia pun. Ini meninggalkan dunia. Tak mau dunia ni. Tak ambil sangat dunia ni. Bukan tak ambil sangat, tak ambil langsung lah. Tak beli kereta semua naik bas. Cekah. Tak mau semua ni. Tinggal dunia gitu lah. Lebih, kalau kita faham gitu lah lebih kurang kan. Mau TV tak mau. Lapuk-lapuk gas tak mau, pakai kayu je. Contoh gitu lah. Baik, meninggalkan dunia seluruhnya bererti akhzul akhirah kuliha. Bererti mengambil akhirat seluruhnya. Biasanya macam itulah. Kan tinggal dunia seluruhnya bererti dia mengambil akhirat seluruhnya. Okay. Kata-kata orang hebat ni kita jadi penin. Okay. Abah pagi-pagi di Pawali ni lagi penin. Kena meruku penin tu. Baik. Dengan demikian, siapa-siapa mantarakaha, siapa-siapa yang meninggalkan kesenangan dunia. Sini baru jelas sikit. Maknanya bukan tinggal dunia tu, kesenangan dunia. Dia tak ambil lah kesenangan dunia. Apa kesenangan dunia ni? Rumah, kereta, kenderaan, apa-apa lagi lah yang kira sebagai satu kesenangan dunia. So dia tinggal, tak maulah. Tak ada boleh buat apa pun. Kesenangan dunia seluruhnya kuliha bererti akhadhaha kuliha. Bererti dia telah mengambil akhirat seluruhnya. Faham dia gitulah. Siapa yang meninggalkan dunia seluruhnya, meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya, bererti dia mengambil akhirat seluruhnya. Itu. Meninggal kesenangan dunia tak apa. Jangan tinggal dunia. Tinggal dunia ya rugi orang ambil. Orang ambil, orang merintah. Penin ada ni. Rapu ya. Jadi kita ambil dunia yang kita nak pakai. Macam Nabi ya, Bang Ida SAW. Itu contoh lah.
para sahabat. Tapi sahabat pun ada yang tak tinggal dunia ni. Abdurrahman bin Auf, kaya. Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman bin Affan. Ramai lagi sahabat-sahabat yang berniaga, kaya, tak tinggal dunia. Dan mereka juga tidak tinggal akhirat. Tapi ada sahabat-sahabat yang susah pun ada, biasa. Tapi maksudnya bukan tinggal terus. Ambil. Rasulullah diberi kuasa untuk merentah Madinah. Dia ambil. Tapi hidup dia, rumah biasa macam tu je lah. Tak ada dia ambil kuasa di dunia. Takbir Madinah tu dia rumah. Nak cari jamban tak jumpa. Ada. Itu dia rumah dia. Tapi dia pegang kuasa di Madinah pasal nak buat perintah Tuhan tu. Tu dia kata iqamatuddin wa siyasatud dunyabi. Nak tegakkan agama dan mentadbir dunia dengan agama. Tak boleh bagi orang lain sampai bila dia nak takbir dunia ni dengan agama. Kita cuba nak buat juga, buat. Sebab tu kata siapa yang tinggal kesenangan dunia tak tinggal seluruhnya. Bukan tinggal dunia tu tak mau langsung dah peduli kan apa nak jadi apa-apa punya pasal ada. Sebab tu Nabi dia dapat wahyu yang pertama tu turun daripada Gua Hira tu, dia tak naik dah duduk dalam gua. Tak naik. Tak ada kata nak asing diri tengok masyarakat jahiliah. Oh, teruk masyarakat jahiliah ni. Baik aku asinglah diri. Duduk Gua Hira. Tak. Nabi tak naik dah gua tu. Duduk naik ni orang Melayu lah. Nak pergi tengok sejarah Gua Hira. Nabi dia tak naik dah. Apa dia buat? Pepetik tu. Masyarakat jahiliah tu. Macam mana nak buat? Turun wahyu. Dakwah mereka. Tinggal penyembahan berhala. Tinggal yang tu. Tinggal yang ni. Tak ada lah bila dia tengok teruk daripada ni. Minum arak apa semua. Tak dia buat apa. Tak ada. Dia terus dakwah dia. Sampai orang macam-macam dia. Itu Nabi. Cuma tinggal kesenangan dunia dia tak ambil dah. Tak ada kursi ini apa benda mewah sahabat. Tapi dia tidak halang. Gitu. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, kata Yahya bin Mu'adz, barang siapa yang meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya, bererti dia telah mengambil akhirat seluruhnya. Demikianlah, macam itulah lebih kurang dia. Yang kedua dia kata, barang siapa yang mengambil kesenangan dunia seluruhnya, bererti dia telah melepaskan akhirat seluruhnya. Kalau dia ambil keseluruhan hidup di dunia, lupa akhirat, tak peduli lah. Nak jadi apa Islam ni, nak jadi bangsa apa, bangsa aku jadi apa, banyak pasal. Yang penting aku senang di dunia. Itu. Bermakna dia meninggalkan dunia seluruh, akhirat seluruhnya. Okey. Buat dia bercakap kan. Jenuh mikir juga tu. Maksudnya macam ni. Siapa yang tinggal kesenangan dunia bererti dia mengambil akhirat. Dan barang siapa yang mengambil kesenangan dunia, bererti dia melepaskan akhirat. Gitu. Yang ketiga, mencintai akhirat bererti membenci kesenangan dunia. Dan membenci kesenangan dunia bererti mencintai akhirat. Oh, tutup buku balik gitu ya Ustaz. Apa benda cakap kan. Macam itulah lebih kurang dia punya ni. Mencintai akhirat tu bererti dia bencilah dunia ni. Jadi bermakna kalau dia sayang dunia ni, bermakna dia tak sayang akhirat. Itu saja. Tapi kita ulas macam ni. Walaupun kita cintai akhirat, tapi tidaklah kita dunia tu taklah kita tinggal semua. Ini orang tasawuf, orang hebat. Tak mahu macam tu. Jadi bermakna kita cinta akhirat, mengutamakan akhirat daripada dunia. Tapi dunia tinggal tak? Tak. Pasal Tuhan kata wabtaghi fima ataqallahu dal akhirah wala tansani simaka minad dunya. Ambillah apa yang Tuhan bagi untuk akhirat, tapi jangan kamu lupa habuan kamu di dunia. Gitu. Ini orang tasawuf hebat. Sebab itu. Orang tasawuf ni dia yalah bagi dia dunia ni tak ada apa bagi dia. Okey. Imam Nawawi tapi hebat. Dia hebat. Apapun dia hasil kitab yang banyak, apa yang banyak, tapi bagi dia dunia ni tak ada apalah. Tak ada lah. Tapi dia gunakanlah Imam Syafi'i, dia pakai juga kaldai untuk pergi belajar. Dia pergi menuntut ilmu. Daripada Mesir, daripada Iraq nak pergi ke Mesir, daripada Mesir pergi balik ke Madinah nak belajar dengan Imam Ahmad bin Hanbal, pergi pula ke Iraq, pakai kenderaan juga. Tapi
dia tak letak dunia dalam hati dia. Yang salah ni dia letak dunia dalam hati dia. Maksudnya dunia lah yang bagi aku hidup, akhirat tak apa. Itu yang salah tu. Tapi kita cinta akhirat berarti bukan bermakna kita tinggal dunia ni. Kita ambil sekadar keperluan dunia. Untuk hidup adalah rumah satu. Untuk senam jalan tengok adik-beradik apa mak ayah adalah kereta satu. Macam tu. Tapi kereta ada yang sesuai sikit. Tak adalah pakai buruk sangat. Tutup pintu ni terbuka. Teruk sangat tu kan. Tutup bonet ni, bonet belakang pula terbuka. Allah. Ikat dengan pintu, ikat dengan tali. Dah. Ambil kadar yang senang-senang jalan. Nak mahal sangat BMW sampai berhutang-hutang, dah juga. Ambil sekadar mampu kita, senang. Adik-beradik sakit, mak ayah sakit, meninggal, start kereta. Kalau nak naik bas, sementara nak tunggu bas sini. Tunggu bas. Nak ke Bumi ke dah? Dah nak ke Bumi dah. Dah mana? Baru stesen bas. Bila bas? Pukul 12 lagi tu. Jadi ada kereta, start, senang pergi. Sederhana dalam kehidupan kita. Kalau kita macam ni, sederhanalah pakai yang biasa-biasa, yang biasa lah. Nak pakai BMW apa-apa, boleh pakai BMW, tapi yang rekonnya murah lah. Kan? Untuk saya tidak tinggal dunia. Dan akhirat kita mengutamakan dia gitu. Yang masalah dia ada orang utamakan dunia, akhirat lebih kurang dah lah. Semayang, janji semayang. Itu yang silap dia. Kita buat apa semua, tapi dunia kita ambil. Duduk rumah, takkan nak sewa rumah bertahun-tahun. Kan? Tidak belilah, nak kata macam mana. Mahal-mahal pun beli, senang duduk itu. Nanti kita tak ada anak-anak pinak cucu-cicit, berilah buat apa yang betul. Kau sewa sampai sepanjang tahun, penat lah. Tuan rumah ni pun dia 5-6 tahun, 3-4 tahun dia nak naik lah. Naik. Kita jenuh, pindah pula. Kita beli tu kerana ada kegunaan, kepentingan, masalah kita. Hak salah ni, duit tak ada, beli lagi. Hutang, beli lagi. Sampai 5-6 biji. Itu yang silap. Jangan menanggung hutang lah. Mula kalut. Kita beli apa yang ada kat kita, sudah. Itu maknanya tidaklah kita tinggal dunia, ambil akhirat, tidak tinggal dunia. Ambil dunia, tidak tinggal akhirat. Tapi mengutamakan akhirat daripada dunia. Baik. Itu boleh kita buat simpul daripada dia cakap ni. Ni orang tasawuf hebat lah. Daripada orang tasawuf ni, dia beli siap-siap dah kain kapan. Dia beli siap-siap. Pasal sentiasa mengingati mati supaya tidak lalai. Gitu ni orang-orang macam kita tak belilah. Apa yang ada pun okey tu kan. Tapi bolehlah kalau kita nak kan ni kan beli kain kapan siap-siap, tempah batu nisan siap-siap, buah nama, telah kembali ke rahmatullah. Tarikh jangan buh lagi. Buh masuk rumah tu batu nisan dah. Ada 2 siap dah. Boleh je. Tapi tak sampai hati pula kan. Boleh lah. Di Turki tu saya baca satu artikel tu, dia ulama tasawuf di belakang rumah dia korek tanah 7 kaki. 7 kaki siap. Dia nak menghayati, dia tak ke bumi situ, tapi nak menjiwai bagaimana duduk dalam kubur yang dalamnya 7 kaki. Duduk dalam, dia buat ibadat, buat semayang tu. Pasal dia nak merasai macam tu lah. Kita tak buat lah. Okey, gitu. Dulu kalau ingat lagi masa lepas Arkam diharamkan, dia ada satu ikhwan ni lah. Di country homes dekat Rawang. Itu satu daripada pusat dia. Lepas daripada tu dia di ni kan Sungai Penchala, dia pindah ke country homes di Rawang. Hebatlah. Country home ni kedai-kedai mewah. Jadi satu kedai macam ni lebih kurang. Dia buat, dia korek dalam rumah tu, dia korek lubang macam kubur tu, lebih kurang 7 kaki, tapi besar sikit lah. Jadi siapa nak merasai alam kubur boleh masuk lah. Masuk dalam tu, dia tutup. Dia bukan tutup semua lah, tapi tutup ni. Lepas tu dia tutup lampu semua, jadi gelap lah. Waktu dia pasang lah apa-apa lah yang bagi unsin-unsin lah. Dia tak pasang lah dandut. Kalau pasang dandut, lebur.
Orang mati bangkit menari dan duduk kan. Kita nak merasai suasana alam kubur. Lepas itu di country homes. Sekarang lah dia. Jadi ada juga orang pergi, ada orang tu cerita kat saya, dia pergi. Saya tak pergi pun, dia cerita. Tapi country home tu tahulah. Pusat dekat Rawang. Tapi ada dia pergi. Masuk dalam. Oh, ya api dia sabu. Seolah-olah macam tu. Kalau kita nak merasai. Dulu budak-budak nakal ni kalau di sekolah dululah. Taklah dulu saya ingat dalam 90-an ke atas ya. Jadi budak-budak nakal-nakal ni yang cakap tak mau dengar ni, satu cara dia pun buat macam ni. Dia kumpul yang nakal-nakal ni, kalau ada 10 orang tu, dia kumpul, lepas tu seorang jadi hak mati, yang lain tu tukang bagi mandi. Tapi ustaz tu adalah tunjuk macam mana nak bagi mandi. Nak bagi insaf ni. Lepas tu habis mandi kafan macam nak mati ya. Tapi dia pun ni hak nakal-nakal ni yang buat. Apa semua? Dia bungkus apakah semayang mayat macam nak mati. Lepas tu bawa pergi belakang surau tu, dia perkorek tanah perkuburan, dia bawa pergi situ tanam. Lepas tu dia pasang tolah lagu. Bunyi kubur. Mudah-mudahan insaf. Ni hak nakal-nakal. Ada yang okey. Ada yang tak okey. Yang biasa balik tapi kurang sikit. Tapi hak berhenti ya. Tu hebat dia. Kawan saya buat, dia mengajar di sekolah wilayah persekutuan tahun 90-an lah. Dia buat tangkap budak-budak nakal ni. Dia bawa ke tanah perkuburan di Kuala Lumpur banyak. Dia bawa sini 2 orang, ujung sana 2 orang. Bawa itu. Pukul 3 pagi dia bawa. Tak duduk dekat-dekat, dia bawa jauh-jauh. Dia tunggu dalam. Ada yang okey, ada yang tak okey tapi banyak okey. Ada yang memang berhenti, kalau isap rokok tu berhenti terus. Kalau dia tuang sekolah tu tak tuang dah, tak pergi, tak tinggal sekolah. Tapi ada mak bapak yang komplain dia. Buat kerja tak betul ni. Lah dia yang kena tukar. Bukan budak nakal kena tukar, dia yang kena tukar. Patutnya terima kasih kan. Tapi ibu bapa lah ni dia tak mau jenis gitu. Dia nak nasihat. Mat, masuk kelas mat. Jangan buat ya, mat masuk kelas Okey. 3-4 hari tak masuk pula. Jumpa lagi kaunseling mat. Masuklah kelas firman Tuhan, ya ayyuhallazina tak masuk juga. Mat, sampai mampus macam tu lah. Kita dulu masuk kelas, bengkak muka kena. Tak berani balik cakap ayah ni pasal apa muka bengkak ni. Terantuk dahan. Gitu lah. Nak cakap kata cikgu pukul. Dia pagi sebelah lagi. Mai aku balas sebelah lagi. Anak jahat, lepas tu cikgu pukul. Tu dia, orang ayah-ayah kita dulu lah. Ni tak boleh tuan. Cantik pun tak boleh. Nak pukul kena guru disiplin baru boleh pukul. Guru disiplin pun kena dapat kebenaran dulu. Baru turun, baru boleh pukul. Saya dia pukul, siap. Dia dapat pergi mahkamah. Kawan saya satu di Selangor. Kawan dia lah. Lebih satu sekolahan kawan saya. Dia pukul budak. Bukan dia pukul, dia carotan lah. Okey. Hang lambat pasal apa? Subuh. Lambat sembahyang subuh. Dia sama. Sembahyang subuh dia pergi tapi lambat lah. Okey itu. Kena masuk mahkamah. Ayah dia saman. Padahal kalau kita syukurlah, terima kasih. Kotan anak saya pasal anak saya lambat pergi subuh. Elok lah. Tak usah rosan pun. Bakar pun okey kalau kita kan. Yang lain tak boleh. Mak bapak kata cerdik sangat pun, bengong juga. Kalau dia pukul, teruk, patah kaki ikut lah. Bukan alah, rotan. Jangan lambat lagi lah. Jangan lambat lagi lah. Gitu je. Masuk mahkamah. Okey, gitu. Tu anak-anak jadi dia tak hormat guru. Dulu kita hormat guru kita. Tengok cikgu lari. Kalau ni cikgu pula tengok. Dia lari. Tu yang berhenti awal. 58 ni, 56. 58 ni berhenti. Tahan je ni. Macam-macam hari selain daripada itu. Serta dia lah. Baik. Kira generasi dulu
Itu keluar jadi manusia. Tak lulus tinggi mana pun, tapi jadi manusia. Kalau ni tinggi mana lulus pun, tu yang bunuh. Tu kena serika pula semalam. Di Universiti Pertahanan Malaysia. Kena serika pula seorang. Itu yang mati dia berpukul dengan serika. Itu dah cara masuk mahkamah semua lah. Dah hukum gantung pun. Tapi tak gantung lagi lah. Tapi rayuan dah putus gantung. Ini semalam bagi serika pula sini. Dah bergaduh apa entah. Tu nak jadi pegawai tentera tu. Maksudnya keluar universiti tu biasa pegawai tentera. Universiti Pertahanan. Okay. Kalau dulu RMC lah, Royal Military College. Sekarang ni masuk universiti. Baik. Itu cerita Yahya bin Mu'az, orang yang tasawuf, orang hebat. Jadi ungkapan dia begitulah. Jadi kita ambil kesenangan dunia tetapi mengutamakan akhirat. Okay. Kita utama akhirat, tapi dunia kita tidak tinggallah. Ambillah yang mana-mana boleh. Hal-hal dunia yang patut bagi kita mengikut kemampuan yang ada pada kita. Kalau kita mampu banyak ni, okey. Rumah kita mampu 100-200 ribu. Nak beli sampai berjuta tak mampu. Okey, ambil yang mana yang mampu. Jadi, kalau tak mampu tapi nak ambil juga yang berjuta tu, seolah kita gantung diri kita. Tahu dah tu yang sebelah mes polis tu 1.5 juta sebelah mes polis tu 1.3 ke 0.5 mes polis jalan Tiger Lane tu, jalan Sultan Azlan Shah Utara ke apa. Ada satu apa ke nama dia, panggil nama dia 1.5 juta. 1 juta kalau down payment dia berapa? Kalau 10% 150 ribu. Kalau 150 ringgit boleh lah 150 ribu. Lepas tu berapa bulan tu nak hutang? Bukan bulan. 30 tahun. Paling tidak pun 3,000, 4,000 sebulan. Gaji pun 3,000. Hutang 4,000. Jadi nak makan apa? Jilat kursi lah di rumah tu. Mana-mana ada lah. Mana kemampuan kita. Tidak tinggal dunia. Kita nak takbir dunia ni insyaAllah. Dan nak takbir dengan agama. Okey. Itu 3 sikap sebahagian manusia terhadap dunia. Baik. Kemudian 3 cara mencapai kezuhudan. Zuhud ni lebih kurang macam tadi jugalah. Tidaklah meninggalkan dunia, tak. Tapi dunia ni dia tidak letak dalam hati dia. Itu panggil zuhud. Itu panggil sifat zuhud. Orang yang mempunyai sifat zuhud ni dia panggil zahid. Zahid ni orang yang yang zuhud. Zahid ni asalnya lah. Asal nama zahid ni orang yang zuhud. Tapi ada zahid dia sapu banyak. Gitu. Itu panggil zuhud. Orang kita zuhud. Macam qanaah jugalah. Qanaah ni apa ada pada kita, alhamdulillah. Tidak sampai kita ambil hak orang punya. Itu panggil qanaah. Bukan makna qanaah ni tinggal, apa ambil lah. Aku tak mau. Ada. Apa yang daripada kita dengan halal rezeki kita cari, itu kita ambil. Itu bukan qanaah. Tidak sampai kita ambil orang, tidak sampai kita minta orang. Bagi aku dek, ambil rasuah, tipu, menyeleweng. Bukan. Jadi kalau dia ada qanaah, okey. Sama zuhud ni. Zuhud ni dia orang silap faham. Dia ingat faham zuhud ni tinggal je dunia. Ada, tak tinggal dunia. Kita tidak mencintai dunia. Letak dalam hati. Tapi ada tempat-tempat yang kita hendak dunia ni kerana kita nak takbir dunia. Itu yang kita hendak sangat, hajat kita. Supaya Islam ni boleh takbir dunia ni. Bukan zuhud ni tinggal. Yalah memang asal gitulah. Tinggal dunia ni tak mau dah nak buat apa. Dunia je. Gitu. Baik. Ibrahim bin Adham. Dia ni pun hebat juga ni. Orang tasawuf juga ni. Ahli sufi. Nanti kat belakang dia cerita dia punya riwayat hidup dia. Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Pernah ditanya tentang apa yang dia boleh mencapai kezuhudan dia. Memang dia zuhud lah. Dulu dia raja. Dia orang besar juga. Dia menjawab bisalah sati asya. Ada 3 perkara yang boleh dicapai untuk capai peringkat zuhud ni. Ada 3. Bisalah sati asya. Ra'aitu qabra muhishan wa laysa ma'i mu'nisun. 1. Wa ra'aitu tariqan tawilan wa laysa ma'i zadun.
Dua. Wa ra'aitu jabbara qadiyan wa laysa li hujjatun. Tiga. Semua cakap hebat-hebat macam ni. Baik. Aku mencapai kezuhudan dengan tiga cara. Dengan tiga cara berikut. Satu, aku melihat kubur sebagai tempat yang sangat menggerikan. Membuatkan dia jadi zuhud. Bila tengok kubur, apa nak bawa kalau mati? Macam tu. Aku melihat kubur sebagai tempat yang sangat menggerikan. Tetapi tidak seorang kawan pun yang boleh mententeramkan hatiku ni. Melainkan zuhud saja yang boleh. Kita puluh-puluh dunia, lupa akhirat. Tengok kubur je, nak bawa ke mana? Orang tinggal 2 bilion harta dia. Ada dia bawa. So yang ambilnya siapa? Yang anak-anak. Anak-anak apa yang ada dapat layak. Bergaduh mereka. Kita tinggal 2 bilion. Ambil benda 2 bilion tu tak betul pula tu contohnya. Cara tak betul banyak campak duk benda yang haram. Kita di bawah teruk, anak berebut duit kita. Duk atas kursi roda pun tak juga. Yang duk di hospital koma, cabut waya pergi. Kerana ndak juga 2 bilion tu. Padahal kan boleh hidup lama mana pun tapi ndak juga. Tu ya. Tu yang dia kata kubur ni satu tempat yang menggerikan, yang boleh membuatkan manusia jadi zuhud lah. Nak bawa ke mana harta aku puluh banyak-banyak. Yalah ambil jugalah tapi kalau dia jadi masalah dia letak dunia kan, nak bawa ke mana harta berbilion ni, nak pergi mana? Ambil cara tak betul. Macam mana nak bawa ke mana? Jadi akhirnya kubur lah, nak lari mana? Hang terlepas di dunia tapi akhirat tak lepas. Tapi manusia hari ni dia bukan betuli. Janji dah lepas je di dunia ni. Janji aku lepas je di dunia ni. Tak mau di dunia ni kena penjara, kenapa tak mau, tak mau. Malu. Tapi akhirat, dia takkan lepas. Gitu lah. Dia faham macam tu, okey. Tak apa. Sebab tu khalifah dulu dia, yang saya kata Abang Kedi, Omar Abdul Aziz. Anak dia tak masa di merintah, ada tanaman pokok-pokok apple ni. Jadi buah-buah apple ni, buah-buahan ni, adalah untuk asnaf, untuk diberi makan kepada asnaf. Jadi satu hari, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ni cicit Sayyidina Umar. Jadi Khalifah Umayyah yang ke-8 tak silap. Dia Khalifah ke-8, berapa puluh tahun baru jadi. Jadi dia pergi, ramailah pekerja-pekerja dia duk kutip buah apple ni untuk diberi makan pada asnaf. Jadi kebetulan anak dia ikut, anak dia ambil lah satu apple ni. Budak ambil, dia nak makan. Umar Abdul Aziz ni tengok anak dia ambil tu, dia pegang apple tu, dia rampas. Dia buah balik tempat dia. Menangis budak ni. Kata pekerja dia, bagilah wahai khalifah 1 biji. Dia diam je, dia tak cakap apa. Baliklah anak dia ni menangis. Dia tak peduli lah. Bawa apple tu agih ke asnaf, orang yang layak makan. Kerana apple tu untuk orang yang asnaf. Dia balik rumah. Bila balik rumah, dia bau apple dekat mulut anak dia. Dia tanya isteri dia, Fatimah, ni dia ambil apple mana ni? Dia kata, wahai Amir Mukminin, tadi memang dia menangis, dia balik cerita dia menangis kerana kamu rampas apple dia daripada tangan dia. Jadi untuk aku nak bagi dia reda sikit, aku beli sebiji apple di pasar. Dan apple ni bukan apple tu. Apple aku beli di pasar untuk bagi dia makan sementara aku nak siapkan makanan. Okay. Kata Umar Abdul Aziz, aku dua. Memang aku sayang kat dia kerana dia anak. Biar dia menangis. Tapi jangan aku menangis di akhirat kerana aku bagi bukan hak dia untuk dapat. Maksudnya kalau aku bagi apple tu kat dia, itu bukan hak dia. Aku yang akan menangis di akhirat kerana ambil benda hak orang, bagi kepada orang. Nampak tu? Maksudnya apple tu tak boleh ambil kerana bukan hak dia. Itu hak orang asnaf. Biar dia menangis tak apa. Jangan aku menangis di akhirat besok. Kerana apa? Kerana sebiji apple aku ditahan depan Tuhan esok. Oh, andai tu ya Allah. Sebiji apple kalau kita apa ada kan? Hantar pula apple sebakuih rumah. Kalau kita jadi orang besar kan, hantar apple sebiji sebakuih. Dia tak mau. Sebiji pun tak boleh. Pasal apple tu bukan milik dia, bukan hak dia. Hak orang asnaf. Dia tak ambil. Biar dia menangis pun.
Macam mana kalau kita sapu duit banyak-banyak bukan hak kita? Macam mana nak jumpa Tuhan? Macam itulah. Tu yang jadi Ibrahim Adham jadi zuhud dia pasal tu. Macam mana kita nak jumpa? Bawa berjuta duit orang, kita sapu secara tidak halal. Nak jumpa Tuhan macam mana? Kalau dia fikir gitulah. Sebab tu dia berhenti daripada raja tu. Merantau sampai ke Mekah tu. Untuk jadi ahli sofi, Ibrahim Adham. Di bawah Syekh Sultan. Kerana kubur itu memberi dia satu pengajaran yang amat hebat, yang menggerikan. Aku masuk dalam ni apa nak buat? Baik, itu satu. Antara cara-cara untuk melahirkan kezuhudan tu. Maksudnya, kita buat kerja macam biasa. Kerja kita macam biasa. Kalau kita pejabat awam lah. Kalau swasta. Tapi nak ambil hak, tak boleh. Kita kerja pejabat awam, contohnya, ada apa-apa, kita nak ambil duit tu, untuk bagi nak orang rasuah kita, minta maaf, saya tak boleh ambil. Kalau lulus, saya bagi lulus. Kalau tak boleh, saya tak boleh lulus. Walaupun bagi berapa juta pun, saya tak boleh ambil. Kalau boleh macam tu andai. Oh, ya Allah. Tapi orang macam ni tak lama, dia kena tukar lah. Tak lama. Kalau dia ada ni tak lama. Seminggu lepas tu, duduk Sarawak lah. Duduk kerja dengan Iban tu. Jadi nak kata buat adil sangat pun payah, tak adil sangat pun payah. Jadi tengok lebih kurang, tak apalah saya bagi lulus, tapi saya tak mau dek, saya lulus je lah. Pergilah. Ada yang strict betul, tak mau. Tak mau tu yang jadi orang macam-macam. Macam Umar Abdul Aziz, dia strict, dia tegas. Bermakna masa dia tak jadi khalifah, banyak kes-kes gamno-gamno. Dia gamno ni macam, kalau dulu gamno ni macam DO lah. Khalifah ni nombor 1. Bawah dia gamno, jaga setiap daerah. Di Kufah ada satu gamno, di ni pun ada satu gamno, di Basrah ada satu gamno. Macam DO lah, jaga jajahan. Jadi masa dia jadi khalifah, ramai orang mengadu kat dia. Tanah kami kena rampas, kena diambil oleh gamno ni. Dia turun lah. Katakan kampung A tu dia turun. Dia tengok. Dengar rayuan rakyat dia. Macam mana ni, kami ni kena ambil. Jadi, dia ambil balik tanah tu, bagi balik ke tuan asal dia. Jangan ambil tu tanah orang. Jadi, dia tukarlah gamno yang rampai tanah orang ni. Pindah tempat lain. Jadi, tanah yang dirampai tu dibagi balik pada pemilik asal. Oh, siapa tak suka tuan? Dulu kena rampas. Ada dusun, ada apa, tak boleh kata apa lah. Gamno rampas, contohnya. Tapi mari Umar Abdul Aziz, dia tukarkan gamno yang tak betul sistem jalan dia, dan dia bagi balik semua tanah-tanah milik orang kampung tu, dia bagi balik pada setiap pemilik. Oh, orang punya sayang dia. Tapi ada orang tak suka, kerana dia tak ada habis dah kepentingan dia tu. Kepentingan tu dia tak ada dah, disekat oleh Umar Abdul Aziz, khalifah ni. Tak lama. 2 tahun 8 bulan, ada kata 3 tahun, dia racun dia. Racun tu yang tak puas hati tu. Jadi mana-mana tempat yang rakyat kampung tu mengadu tentang gubernur ni tak betul, dia pergi. Dia turun lah. Okey, kat mana tak betul? Dia sekian-sekian. Okey, tukar gubernur ni, pergi tempat lain. Pergilah bagian apa contohnya, perikanan lah contohnya. Dijual pula bot gubernur ni, lagi tak guna. Okey, tak apa. Tukar pula gubernur ni, pergi masuk bahagian perhutanan. Dijual pula rimau gajah dalam tu. Okay. Itu cara dia. Pasal ni, dia nak pergi jumpa Tuhan ni. Dia nak pergi jumpa Tuhan ni. Itu dia. 2. Aku melihat perjalanan yang sangat panjang. Tetapi aku tidak memiliki cukup bekalan untuk sampai ke tempat tujuan. Maksudnya, kita nak pergi ke akhirat, satu perjalanan yang jauh. Tengok moyang kita pun berapa ratus tahun dah. Sampai kepada kita ni, perjalanan yang amat jauh. Kalau kita rasa dunia ni tak jauh mana kan, sampai tahap dia nanti 100, paling lama 100 tahun hidup kan. Lepas tu mati lah. Kalau ni di akhirat berapa ratus tahun dah. Ayah kita kalau ayah tak ada, kalau mak dah tak ada, berapa puluh tahun dah dia meninggal. Itu perjalanan yang amat jauh. Bila perjalanan yang amat jauh, aku rasa tak cukup bekalan untuk sampai ke sana. Nak bawa bekalan. Perjalanan jauh nak pergi Johor Bahru. Bubuh minyak RM20.
Boleh sampai? Viva pun tolak tak cukup. Mesti bubuh bekalan yang tu dia cakap falsafah dia. Jadi bermakna kalau kita nak pergi perjalanan jauh tapi aku tak miliki bekalan yang cukup, bolehkah sampai sana? Duk minyak ada RM20 ya. Nak pergi Johor Bahru daripada Seri Raya ni. Dia betul pun tak lepas. Melalui jalan lama. Ya lama lagi kuat minyak kan. Dah masuk. Macam mana aku nak pergi ni pakai tak sampai dah ke? Contoh. Semayang pun lebih kurang macam mana aku nak pergi jumpa Tuhan. Itu yang jadi zuhud tu. Itu yang perlu buat ibadat tu. Bukan suruh ni tak. Tapi buat ibadat tu. Tambah dengan semayang sunat. Tambah dengan itu untuk mencari bekalan yang sebanyak mungkin. Kita pun tak tahu boleh sampai ke tak. Tapi dengan harap, dengan bekalan-bekalan yang banyak macam ni, dengan semayang sunat, dengan semayang apa, kalau rajin puasa sunat pula, mudah-mudahan bekalan ni sampailah ke destinasi. Kalau tak sampai pun, paling tidak, tak sampai Johor Bahru pun, sampai dekat Keluar Tol Pagoh pun, jadilah. Kan? Kita nak pergi Johor Bahru. Tapi minyak sampai Pagoh ya. Dah, betul tolak lah. Sampai Johor Bahru. Gitu. Ada dulu saya ingat sekali ni surau sini. Dulu masa surau. Tahun berapa dulu. Saya dulu ngajak surau ni. Surau Seri Raya tu kan. Sebelum jadi masjid. Ada Hindu mana entah mari dengan Proton Vira. Duit tak ada nak buang minyak. Petik kolek. Bagi dia. Lega. Start kereta tu. Tayar pergi dulu. Hindu tahu. Betul ke tak lah. Bagi je lah. Perjalanan tu jauh. Tapi aku tidak memiliki cukup bekalan untuk sampai ke tempat tujuan. Yang kedua, membuat kat aku zuhud. Jadi kena tambah lagi lah. Kena buat semayang sunat, qabliyah, ba'diyah, tambah lagi. Kalau rajin semayang puasa sunat, rajin semayang duha lagi, apa lagi. Itulah harap-harap itulah kot kan. Harap tu main ambil pahala sedekah sikit, ambil pahala menuntut ilmu sikit, balik apa sikit, buat ni sikit. Harap itulah. Hari-hari buat sampai tempoh masa dia, kita pun tumpah harap-harap itu je lah. Yang ketiga, aku melihat zat yang maha perkasa sebagai hakim. Allah Ta'ala itulah. Sedangkan aku tidak mempunyai seorang pun pembela di hadapannya. Kita melihat Allah Ta'ala itu maha agung, maha besar sebagai hakim. Tapi, sedangkan aku tidak mempunyai seorang pun bela. Apa kita nak jawab depan Tuhan di akhirat besok? Temu ada mulut pun kunci kan? Nak cakap macam mana? Atas dunia boleh buka mulut bohong. Buka mulut bohong. Boleh lah. Akhirat besok, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Aku kuncikan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim. Aku percakapkan tangan mereka. Wa arjulihim, dan kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka buat atas dunia. Nak cakap apa? Atas dunia boleh nak cakap. Yang bohong orang okey ya. Di akhirat besok nak bohong macam mana? Mulut dah kunci. Kalau mulut buka bohong pula. Dah tutup. Tangan saja bercakap. Ya, dia buat. Yang ni kaki kata, ya, dia buat. Mulut kata, ya, memang dia ada cakap. Tak jawab. Baju kata, ya, memang dia pakai pergi mengaji. Kasut kata, ya, memang dia pijak aku pergi mengaji. Ya, Tong kan? Itu lain senyap. Tidak lawyer bercakap depan malaikat. Kan? Itu tiga yang boleh mencapai tiga cara, tiga faktor ataupun tiga cara untuk mencapaikan kezuhudan. Baik. Maknanya tak ada lah rakus sangat kan. Sapu ni. Kalau dia ingat ni. Tu kaki, kalau dia ada kaki tangan awam, kalau penjawat awam, swasta dia ada benda ni, selamat lah insyaAllah. Mudah-mudahan. Kalah integriti ya, kalau dia ada benda ni. Aku ambil benda ni, rasa nanti aku nak jawab depan Tuhan macam mana? Kalau orang nak bagi kat dia, cik ambil rasa, tak mahu banyak. Kalau saya nak jawab depan Tuhan, susah nanti. Tak apa, saya lepas ya pakcik. Tak apa, saya tak mahu saman. Pakcik pergi ya. Tapi nak rasuah saya tak mahu. Macam tu boleh sambung kontrak kerja dia sampai 80. Umur dia kan. Kerana bagus dia. Tu dulu Pak Lah, Tun Abdullah Badawi, dia nak ambil sebahagian kaki tangan ni, budak-budak Mat Hafiz. Polis kan.
ulama tafi ni harapkan boleh macam ni lah. Tapi ada je yang ambil yang ni. Bukan semua rasuah, tapi ada yang bagus, yang tak ada masalah apa. Bukan semua, tapi sikit buat, semua kena. Itu saja. Padahal ada yang bagus, tak ada masalah tu. Mayang apa semua, okey. Baik. Diriwayatkan bahawa dahulunya Ibrahim bin Adham ni pernah menjadi sultan atau pemimpin di negerinya, tapi tak disebut. Saya baca dalam tu pun tak disebut negeri apa, wallahu a'lam. Tapi dia pernah jadi pemimpin ataupun raja lah, atau sultan, dulu istilah dia gitu. Lantas dia meninggalkan kekuasaannya ataupun kuasa dia tu demi meraih kebahagiaan akhirat dengan beribadah bersungguh-sungguh di Mekah dan tempat yang lain. Dia keluar daripada istana dia tu dah. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah disebutkan, maksudnya kitab dah lebih kurang, disebutkan bahawa nama asal Ibrahim bin Adham adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansyur. Kadang-kadang nama mereka ni nama lain, tapi panggil nama lain. Macam Abu Bakar kan, nama betul dia Abdul Rahman bin Abi Quhafah, tapi dipakai Abu Bakar. Sama juga Abu Hurairah dipakai. Kalau mengaji hadis kan, selalu keluar nama Abu Hurairah. Bukan nama dia. Nama dia Abdul Rahman bin Sakhrin. Tapi diberi gelaran kucing dulu lah, pasal dia bukan minat, dia bela kucing gitu-gitu. Tapi tak bawa masuk dalam rumah. Dia bela di luar tu je, dia buah atas pokok apa itu je. Tak ada bela beratur-ratur dalam rumah, berak semua situ dah. Tapi minat dia tu yang Nabi bagi gelaran dia. Jadi banyak dipakai nama-nama, macam Imam Nawawi. Tu nama dia Yahya bin Syarifuddin, tapi dia pakai nama kampung dia, Nawawa, dekat Syria. Ada lagi kampung. Tu yang macam ni, nama dia terkenal dengan Ibrahim bin Adham, tapi nama benarnya Abu Ishaq Ibrahim bin Mansyur, salah seorang putera raja di Balkhan. Oh, ada apa? Balkhi. Balkhan ni, Balkan lah. Apa? Mana? Area Balkan lah. Dekat atas Uzbekistan, apa, stan tu. Tu area di atas tu. Macam kalau dalam ni ada Imam Hatim. Ada seorang nama, apa, tok guru dia tu daripada ulama Balkan. Balkh. Pada satu hari, dia pergi memburu seekor arnab. Satu hari. Ni, Ibrahim Adham ni. Yalah, putera raja. Pergi buru arnab. Kalau orang kita, raja-raja dulu dia buru rusa. Tu yang jumpa rusa tendang anjing apa? Sultan apa tu? Parameswara ke apa benda? Cerita cikgu kita. Meninggal dah cikgu tu pun. Apa, sang kancil ke apa, tendang anjing kan, yang boleh jadi Melaka apa gitu lah cerita dia. Lupa, mati dah anjing tu pun. Rusa tu pun dah mati. Ada cerita sejarah tanah Melayu. Boleh keluar daripada Meswara tu masuk Islam. Jadi Sultan Mansur Shah ke apa benda. Tak apalah, biarlah ke mereka. Ketika sedang asyik leka memburu, beliau terdengar ada suara yang menyeru. Ni satu cerita, yang saya baca cerita lain. Tak apa. Dia kata, wahai Ibrahim, apakah untuk ini engkau diciptakan dan diperintahkan? Untuk buru je. Kan? Suara tu. Dia cerita nak jadi manusia hebat ni. Suara tu. Macam ni je Allah Ta'ala ciptakan untuk buru je kan? Setelah mendengar suara itu, dia menghentikan pemburuannya, lalu menaiki kudanya. Dia pun naik, berhenti, buru. Maksudnya suara tu kata, kerja hang buru ya? Tak ada kerja lain dah. Adakah kau diciptakan untuk berburu ni? Padahal banyak lagi ni. Dia pun naik kuda, balik. Ketika berada di atas pelana kuda, suara itu kembali menyeru. Ada lagi suara tu. Demi Allah, bukan untuk ini engkau diciptakan, dan bukan untuk ini juga engkau diperintahkan. Suara tu panggil. Kan? Bukan dia ada penyakit tu, ada suara itu tak tahu. Dia ada orang yang penyakit tu, yang suara bisik tu. Apa orang panggil? Dia bisik azmi apa benda? Dia ada satu istilah orang putih ya. Dia tengok, dia bisik bunuh. Dia bunuh. Dia suara dia bahaya jenis tu. Okey.
Dia anunciasi lah. Tengok tu dia bunuh, dia tengok ayah dia ada janggut. Kambing kau ni, pergi bunuh tu sembelih. Tengok ayah kau. Ingat kambing gurun mana je janggut. Mati gitu lah. Yang suara tu bahaya. Ada orang suara dia bulan Ramadan ya, dia suara tu mari. Bulan lain tak mari. Ramadan ya. Nak puasa dia mari suara tu. Wanggeh. Habis raya ya hilang suara tu. Dia puasa ya dia mari. Tu dia beli nasi wanggeh. Okey. Jadi suara tu sebut, "Oi, demi Allah, bukan ini engkau diciptakan. Bukan ini juga engkau diperintahkan." Suara tu duk ikut dia. Ketika itu juga dia turun dari kuda dan tanpa sengaja dia bertemu dengan pengembala ternakan ayah dia. Kemudian Ibrahim mengambil jubah yang dipakai oleh pengembala tadi dan menukarkannya dengan kuda yang berikut serta kesemua bekalan. Dia ambil yang pakai baju pengembala ni. Maknanya zuhud betul lah. Dia tukar baju mewah dia, hebat dia. Ambil tu, cabut. Lantas Ibrahim pun pergi memasuki perkampungan dengan berjalan kaki hingga sampai di kota Mekah. Bergerak tu. Padahal dia di Balkan ni. Di utara tu. Jauh dengan Mekah ni. Tapi dia mengembara lah. Kalau dalam satu cerita tu, dia naik kenderaan lah. Dalam cerita tu. Setibanya di Mekah, dia terus berguru dengan Sufyan As-Sawri dan Fudail bin Iyad. Ni semua hebat-hebat belakang ni. Ulama generasi bawah ni. Generasi lepas dan generasi tabi'in ni. Sufyan As-Sawri dengan Fudail bin Iyad. Dia belajar ilmu. Sampailah jadi alim. Sampai jadi orang tasawuf. Orang sufi. Itulah. Sampai hari ni. Ada satu cerita yang dalam buku tu. Tu dia perbetul apa atas bumbung istana dia tu. Tu suara macam ni juga. Suara lebih kurang macam ni. Adakah engkau dengan sebab kosok sikit engkau boleh dengan rumah yang hebat ni, tu dia tinggal. Jika tukar baju, terus keluar daripada istana tu, tak balik lah. Pergi merantau ke sini sampai ke Mekah ni. Kemudian dia berhijrah dan bermukim di kota Syam. Syam ni Syria yang ada ini. Sehinggalah beliau meninggal dunia. Sampailah dia meninggal. Selama pengembaraannya, Ibrahim makan daripada hasil keringatnya sendiri. Dengan menjadi seorang buruh sawah. Kadang-kadang jaga kebun. Dan kesemua jenis pekerjaan. Bukan dia harap kekayaan dia dah. Lepas je dia tukar baju, kalau ikut cerita ni lah. Lepas dia tukar baju dengan pengembala kambing tu, ternak ayah dia tu, dia pun ambil tu, tinggal terus istana tu. Mewahan dia. Bergerak cari guru belajaran. Cari sampai sini, belajar sampai sini. Sampailah dia tiba di Mekah. Sampailah dia berguru dengan Sufyan As-Sawri. Dengan Fudail bin Iyad. Semua ulama-ulama hebat. Tengok ada dalam ni, bawah ni ada. Nombor 32 ni. Sufyan As-Sawri. Sampailah dia bergerak lagi. Pergi ke Syam. Daripada kota Mekah tu. Bergerak ke Syam. Oh, punya jauh tu. Macam kita lah. Daripada Perlis, bergerak pergi Al-Ustaz. Bergerak pula pergi Kota Baru. Pergi cari guru. Bergerak pula pergi Terengganu. Pergi ke Pahang. Pergi ke Johor. Macam tu. Ni dekat. Naik motor boleh. Ini daripada Mekah ke Syam ni. Terbalik tengok peta Mekah ke Syam ni. Kalau naik Kaldai ni, kebas punggung. Jauh. Tapi serta nak cari kebenaran tu. Yang dia, apa sebenarnya tujuan aku dijadikan oleh Allah. Sampailah, lepas tu hasil dia nak makan hari-hari, bekerja dengan orang. Kerja buruh, kerja buat sawah. Lepas tu sampai masa ibadat, berhentilah ibadat. Bersungguh-sungguh, lepas tu nak cari makan, pergi pula. Habis sawah pergi, mungkin pergi tempat ni, kerja kebun. Angkat deriang ke apa kan, dapat duit. Makan sikit, beribadat banyak. Macam tu dia buat. Sampailah wafatlah Ibrahim Adham ini. Dia ada ungkapan dia, lupa nak tulis. Ada ungkapan dia, ucapan hikmah dia daripada Ibrahim bin Adham. Hebat orang dia. Itu antara 3 tanda ataupun 3 cara untuk nak mencapai kezuhudan mengikut pandangan Ibrahim Adham. Tengok kubur sebagai tempat yang menggerikan. Jadi apa kita nak bawa jumpa Tuhan? Melihat perjalanan kita jauh, benda apa kita nak bawa bekalan jumpa Tuhan?
Jangan kita jauh. Dan juga melihat zat Allah Ta'ala. Apa yang kita nak jawab depan Tuhan bila kita sampai depan dia nantilah. Di dalam kubur pun belum tentu nak boleh jawab ke tak. Wallahualam. Pasal yang nak jawab dalam kubur nanti bukan mulut kita. Kalau mulut kita boleh jawab, dia tipu muka nangkil. Tipu saja. Muka nangkil kita hang daripada hidup sampai mati menipu. Contoh. Kan? Tapi Tuhan bagi amalan nak jawab. Kenal Tuhan tak? Kenal. Siapa Tuhan? Allah. India dia satu-satu. Kenal tak tu manusia nampak tu? Kenal? Itu Rasulullah. Aku mengaji dulu, tak bisa jumpa, tapi aku tahu sifat-sifat dia. Boleh lah jawab. Pasal ilmu kita ada. Kenal tak ni tahu? Allah Ta'ala sebut dulu masa itu ni. Boleh jawab. Ni kiblat apa semua. Ni tak tahu apa tu. Jawab je lah. Satu yang menjawabnya adalah amalan kita. Bukan mulut kita. Depan Tuhan besok, setelah maklumat kita dibawa, maklumat kita disimpan dalam muka nangkil ni, dibawa simpan dalam fail, jumpa Tuhan pula besok, buka lagi. Ni, jawab lagi. Itu kata perjalanan jauh dan penuh duri-duri yang merintang. Tapi tak apalah. Kita buatlah sekadar mana yang termampu untuk mencari bekalan jumpa Allah Subhanahu Wa Taala nanti. InsyaAllah sama lagi 3 cara agar sentiasa rindu kepada Allah Ta'ala. Ini daripada Sufyan As-Saudi pula. Guru pada Ibrahim bin Adham. InsyaAllah sama lagi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khada'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Mana kedai? Kedai semua mulai.